Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta alaina qadir. Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم. اللهم اصرف عنا شرورهم. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini boleh sama-sama kita sambung pengajian kita tentang ilmu tafsir daripada surah Muhammad. InsyaAllah pada hari ini kita akan mula ayat yang ke-35, 34, 35 insyaAllah. Kita tengok di situ sikitlah biiznillahi ta'ala. Jadi Tuhan nak rayaklah di sini ni, kata sifat orang-orang yang tak beriman ni macam mana sifat dia, supaya kita orang beriman kena kelakuan orang yang tak beriman. Kenapa kena kenal kelakuan orang yang tidak beriman? Supaya kita nak jaga iman kita daripada kekufuran. Itu pertama. Yang kedua, nak jaganya cara mikir kita supaya tak sewi serupa dengan orang-orang yang tidak beriman. Balik demo apa kena jaga, balik kita apa kena jaga. Kedua-dua ni adalah bisa dua mata belaka yang boleh lukakan kita balik tu dan balik ni.
Dengan sebab itu kita ni Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita, dia nak jagakan kita, lalu dia khabarkan di dalam Quran kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman. Alladzina kafaru di situ makna orang yang tak percaya kepada rukun iman, tak beriman dengan rukun Islam. Itu makna allazina kafaru. Sifat dia lagu mana? Wasaddu an sabilillah. Sifat dia ni saddu. Sadda ya saddu. Jamak dia saddu. Mereka itu saddu. Saddu makna sengkak. Halang. Kalau kita kecek bahasa surat agak, menghalangi. Sifat dia wahai menyekak. Sekak berapa? An sabilillah. Sekak daripada orang nak orang sekak dari manusia. Manusia mana orang tu daripada jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ni ya sekak orang beriman daripada jalan ni Tuhan. Tuhan nak hadap, Tuhan nak manusia pergi ke depan, dia sekak. Tuhan nak manusia itu peradakkan ni, dia sekak. Tuhan nak manusia naik ke atas, dia sekak. Itu sifat orang-orang yang tak beriman. Sekak. Daripada berapa? Daripada jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Ia buat sebagai-bagai. Buat berbagai-bagai angkara dia buat. Mengambilkan dengan bagai-bagai cara. Kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa duk turun Quran ini, mereka bawa datang duri mari untuk sekaknya jalan-jalan orang tu nak pergi mengaji belajar dengan Nabi. Sekaknya dengan kaca-kaca dan besi-besi yang melukakan kaki apabila di atas jalan ni orang nak pergi semaya di masjid dan sebagainya. Dan sekaknya manusia daripada nak menerimakan kebenaran daripada orang yang nak sebar kebenaran. Hak besar sekali iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sekak berbagai-bagai cara. Guna tenaga hak tu hewi ke dia tu sekak jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Allah. Maka apabila gitu kak Tuhan perayat kata sifat lagu ni, hei orang yang beriman, sifat orang yang tak beriman, sifat orang kafir kejap mudah-mudah. Sekadar tu kah? Da wasyaqqur rasula, dan mereka itu syaqqur rasul. Apa makna syaqqur rasul? Ai khalafu. Mereka itu menyalahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul di situ tu iaitu kena pada Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi Nabi. Allah. Menyalahi Nabi ni bukan sekadar makna kata ia tak seikut. Kalau ia tak seikut dalam arti kata ia tak kuasa, hak tu lain kira. Ni ia sekak manusia daripada menghalangkan manusia daripada jalan yang Tuhan. Kemudian menyalahi Nabi. Perkara yang termakan dengan akal, perkara yang selaras dengan keadaan adat istiadat hak Nabi wakri ni, tak ada menyalahi. Kebanyakan tu tak ada menyalahi. Kalau dengan akal ni tak ada menyalahi langsung. Nampak tu tak? Malaikat akal orang tak beriman. Akal hak manusia hak nak kepada iman walaupun dia tak beriman lagi, dia nampak dengan surah Nabi. Dia nampak molek dengan surah Nabi, dengan bayangan Nabi, dengan keterangan Nabi, dia nampak molek. Tetapi mereka ini sengaja-ngaja nak menyalahi Nabi. Sengaja-ngaja nak menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama kata kalulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajaknya manusia kepada tauhid, dia mengajakkan manusia kepada syirik.
Nabi Muhammad mengajak kepada Islam, dia nak berkekalan di atas jahiliyah. Nabi Muhammad mengajak kepada iman, dia nak menetapkan di atas kekufuran. Nabi Muhammad mengajak kepada kebaikan, dia nak kekal di atas kejahatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak memajukan masyarakat, dia nak memundurkan masyarakat. Itu sifat-sifat orang-orang yang menyalahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat dia nak menyalahi lagu tu rupanya. Sebab itulah kita sebagai umat Islam, jangan buat perangai seperti ini. Saudara kita semaya jemaah di masjid, kita tak jemaah dah sah, kemudian kita pula menetai orang semaya jemaah di masjid. Ini salah. Kita, saudara kita berpakaian putih, adanya rupa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka dia, ada janggut kalau bahasa orang lelaki, ada janggut orang perempuan, ada hijab, adanya niqab dan sebagainya. Kita pergi sekaknya manusia daripadanya. Kita tak beramal dah. Kita pandai lekeh, tuduh dan halang manusia daripada nak ikut jalan yang benar. Itu salah. Saudara kita duk mengaji Quran, duk mengaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mengaji dah Quran, tak mengaji dah hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kamar kita halang pula manusia. Bukan sekadar diri kita, kita halang pula manusia. Tu makna kata salah tu. Tu masuk ciri-ciri apa yang Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran ni. Hak tu pesen masuk dengan idhafiyah, hak masuk hakikiyah pesen ni. Masuk idhafiyah masa masuk ciri-ciri piyah-piyah lagu tu. Maka tak selamat juga lah tu. Tak selamat juga. Bila tu mereka itu menyalahi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Selepas daripada Allah Ta'ala tu suruh Nabi menyatakan kepada mereka itu akan keterangan. Al-huda di sini maknanya keterangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innal huda hudallah yahdi man yasha. Sesungguhnya kata olehmu ya Rasulullah, sesungguhnya pertunjuk itu ialah pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itulah Nabi menyatakan jalan hidayah. Hidayah ni mana kata pertunjuk. Kalau bahasa siapa panggil tangnam. Cara nak bawanya manusia berjaya. Hidup nak berjaya, hidup nak jadi bahagia, kena turut keterangan cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyata pada dia bilicing. Tak ada susuk walaupun sikit pun. Kecek dengan cara molek, berikan cara mikir, dayakan daya di sini makna ambil hati, nak faham, nak reti, nak jelas molek apa hak tujuan, hak Tuhan no. Nabi pun menyata berbagai-bagai daripada cara. Mereka itu menyalahi Nabi. Orang buat baik dah, tapi dia menyalahi juga. Tak ada arah. Orang kita ni tabiat tak serupa. Terkadang orang ni buat baik kepada dia, tapi dia tak nampak kebaikan. Tak nampak kebaikan orang buat kebaikan kita ni satu bala pada Tuhan juga. Satu coba kalau kita nak kecek bahasa hak lebih elok. Satu bala, satu coba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala nak coba kita. Tak ada arah. Dia tak nampak. Orang buat baik ke dia, dia tak nampak. Tak tahu nak buat kata. Orang kita ni kita kena tarbiyahlah diri kita. Apabila orang buat baik dengan kita, kita kena balas baiklah kepada dia. Balas lagu mana? Kita buat baik kepada dia, kecek molek dengan dia, hormati menghormati. Kita capur tangan di atas
perkara-perkara yang baik dan sebagainya. Ni enggak orang buat baik tak nampak baik. Tu. Sifat ni kalau ada di antara suami isteri pun punuh. Di antara anak murid dengan guru pun punuh. Di antara saing guru kita dengan guru kita pun punuh. Dalam keluarga pun rusak, dalam masyarakat pun jadi haru-hara dengan sebab tak pandai terima kasih, tak pandai nak buat baik. Nabi Muhammad ni buat baik dengan orang Quraisy, bukan duk tak buat baik dengan dia. Sehingga puak dia sendiri pun mengaku kata Nabi ni orang baik. Akan tetapi akal fikiran tak mikir, dengar tapi tak ambilnya pengajaran daripada hak ia dengar ajaran hak Nabi menyata kepada dia, membawa kepada dia akhir sekali tak boleh nak dapat kebaikan. Sebab itulah kita ni sebagai orang Islam, orang royak gapo kita, bukan kita dengar balik kanan tu balik kiri tu balik kanan, dak. Hendaklah kita mikir biar molek-molek. Tengok ia kejelah. Ya nak gapo kenalah kita itu renung dengan cara bagus dan cara molek supaya kita itu dirahmati oleh Allah Ta'ala dan masuk kita di dalam golongan orang yang dapat kemenangan di dalam periksa hidup pada dunia ni periksa dah ni, kita duk periksa tiap-tiap hari ni. Tiap-tiap hari kita duduk ni kita duk kena periksa, bukan kok mana dak. Sebab itulah kita ni kena duk faham masalah ni. Lalu Tuhan pun royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata la yadurrullaha syai'a. Apa makna la yadurrullaha syai'a? Maknanya hidayah Tuhan kalau dia mau taksir tak ada rugi gapo balik Tuhan. Pertunjuk Tuhan kalau dia mau paling tak ada rugi Tuhan. Sebaliknya hak rugi kita lah hak tak terima ajaran hak benar tu. Kita lah hak rugi tak terimanya cahaya daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Kenapa? Kerana umur manusia ya duk gi semata. Umur manusia ni duk gi semata. Kalau duk dekat semata dengan akhirat, pasti kena jumpa dengan akhirat. Akhirat ni makna kata tepat kediaman hak asal bagi kita. Wa emo kalau kita klik kena, selamatlah kita. Kalau kita klik tak kena, binasalah kita. Sebab di akhirat ya ada dua ya. Ada syurga, ada neraka. Banyak tu. Tak ada hak lain daripada tu. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, alhamdulillah Allah Ta'ala itu kurnia kepada kita iman dan Islam. Wa kafa bihima ni'mah. Cukup dah bagi kita dua tu. Kalau Tuhan tak wi gapo pun lain daripada tu, rasa cukup dah. Kalau kita reti sungguh iman dengan Islam cukup. Kerana dua behening lah kita nak kekal abadi, tak mati dan tidak adanya kesusahan apa-apa tempat kita nak hidup. Tak ada dah. Allahu Akbar. Nak we pahal lagu ni payah manusia. Nak we pahal lagu ni payah manusia. Manusia ni payah. Mintalah doa kepada Allah Ta'ala we Tuhan tu tetap kita sebagai orang yang beriman. Thabbatana Allah wa iyyakum 'alal imani wal Islam hatta nalqaka ya Rabbana ya Sami'ad du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, tetaplah pendirian kami dengan agama Islam dan iman kepadamu sehingga kami semua ini boleh berjumpa denganmu dalam keadaan kami itu orang yang beriman, orang Islam. Karena kami yakin ya Allah kata dua perkara ni lah nak menyelamatkan diri kami dunia dan di akhirat nanti. Itu daripada nikmat-Mu ya Allah. Itu daripada pemberian-Mu ya Allah.
maka tetaplah pendirian kami semua ya Allah supaya kami itu boleh berjaya. Kalau tidak kami rugilah ya Allah. Itu doa. Kita berdoalah gitu kepada Tuhan kita. Barulah kita itu ditetapkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda lebih ni kita kena buat ada hargai lah. Tu kena buat ada hargai sebab dia tak heran kita ni. Nampak tu tak? Yang ia tak kena tupai. Orang apabila tak kena tupai ni, orang lebih kita nak tupai dia lagu mana cara? Duk we molek lah dengan dia. Duk we jadi ada kata dia itu kita nampak kata kita berhajat pada dia, bukan dia berhajat pada kita. Nak duduk dengan orang lebih lagu tu. Iman dan Islam ni lebih tak ada dah lah. Tu. Lalu Tuhan kata kalau mu tak sah, tak ada jadi kekurangan apa sikit-sikit pun tak ada. La yadurrullaha syai'a. La yadurrullaha syai'a. Tidak mereka itu boleh mudarati akan agama Allah, cahaya Allah, Rasulullah, keterangan Allah, sesuatu pun. Tak ada boleh gurih pun tak. Yang kata ke hak lain gurih pun tak. Tu dia. Lepas pada tu Tuhan awaklah mana? Wa sayuhbitu a'malahum. Dan selagi Allah Ta'ala akan menghampakan amalan-amalan mereka. Mereka orang kafir duk sengka, orang zaman dulu, zaman Quraisy sengka kata dia wi makan kepada orang buat haji. We makan kepada orang buat umrah, we minum, we tepat kediaman, we kemudahan. Pasal siapa panggil amnu iqam seduak. Ta hujjaj baitillahil haram. Ta pusawang bun. Mana kata orang duk cari orang yang nak kepada kebaikan. Orang Quraisy dulu ada dah buat haji. Semaya puak dia pun ada. Noyak kata saki baki ketinggalan daripada agama. Nabi Ibrahim AS memang ada lagi zaman itu. Tetapi mereka ni musyrik. Syirik kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mari nak buat syirik tu baik tu. Sebab tu yang murih kepada Nabi Muhammad tu. Orang ni, dia tak murih ke orang kalulah orang tak mari beki hak dia salah. Ya sifat manusia ni dia berado apabila orang puabat hak dia sakit tu. Dia berado sungguh. Nampak tak? Orang jahiliyah ni yang nak bela 3 perkara. Hak besar-besar. Yang pertama, kejahiliyah dia tu. Kejahiliyah dia tu yang nak bela. Dia nak bela kejahilan dia tadi tu. Faham tak? Dia nak bela. Dia tak say tinggal, tak say lepas kejahilan dia. Yang kedua, dia nak bela syirik dia tu. Dia nak bela sungguh-sungguh. Tak ada arah. Dia nak bela syirik dia. Nampak tu tak? Yang ketiga, dia nak bela gapo? Dia nak bela adat istiadat hak dia tu nak duduk lah tu. Tak selpah. Walaupun menyalahi dengan agama Nabi Ibrahim pun, Nabi Muhammad ni mari supaya nak barukan agama Nabi Ibrahim hak dulu nung. Sebab itulah kita dah baca dalam azkar pagi-pagi ni kak. Ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin tu ke? Hajalah tu. Nak membangkitkan agama Nabi Ibrahim semula. Sebab agama Nabi Ibrahim ini agama yang bersih. Agama yang tak campuri hidup manusia dengan jahiliyah dan dengan kekufur atau dengan apa nama ni adat istiadat hak pesing kata menyengah dengan agama, menyengah dengan iman. Dan tidak ada dalam agama Ibrahim itu, Nabi Ibrahim AS, penyungutuan dengan Allah Ta'ala. Dia tak sah tu. Nabi Ibrahim tak sah. Nabi Muhammad mari nak bawa hak tu. Kurih jadi muka kata tabiat, dia duk lama doa dengan muka tu. Jadi petagih dah, bahasa petani panggil petagih. Tertarik dah dengan benda tu. Mesra masuk jadi daging darah. Sampai kata kuasa nak kehek tubik. Sebab itulah Allah Ta'ala royak kata kalau munduk lagu tu sekali pun munduk buat kebaikan hei orang Quraisy, Tuhan akan menghampakan amalan-amalan kamu. Tuhan hampakan amalan-amalan kamu. Tuhan royak ke dalam Quran? Ya. Mana?
wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka itu kemukakan kebaikan. Buat amalan tu, buat amalan ni, buat kebajikan tu, buat kebajikan ni, berbagai-bagai rupa juga. Kalau kita baca di dalam ayyamil jahiliyah, umpama Lat dan Uzza dan Manar dan sebagainya, puak-puak ning ni kalau tengok dalam Quran satu Yaghuth wa Ya'uq wa Nasra, puak-puak ni nama-nama orang hak molek belaka ni, nama-nama orang yang nak membantukan agama, orang alim pandai, orang soleh. Nampak tu tak? Nama-nama orang yang molek lah, orang yang cuai sangkum kalau bahasa Sia. Mana orang yang mencalonkan diri dia untuk menolongkan masyarakat. Tak ada nak gapo, dia nak tolong masyarakat. Habis harta pun tak apa, dia suka. Habis masa, habis tenaga, dia suka. Orang kita makna kata hati tu, tu hebat hati ni, Masya Allah. Orang sama orang, tapi hati hak ni Masya Allah, hati khidmat, hati niat molek kepada orang, hati nak tak boleh nampak kesusahan orang, nak hilangkan kesusahan orang dan sebagainya. Hak ni sebaliknya, sifatnya bakhilnya, nampak tak moleknya, tak buat kebaikannya, tak kira kepada orang, sekadar kira pada diri dan berbagai-bagai. Daripada apa? Daripada sifat-sifat mazmum. Hati-hati tulah tu. Tapi perasaan tu berlain ni. Dia mau kata supaya ngagapo tok guru, supaya lidah. Lidah kita ni ke? Cuba kita tengok lidah kita, apa kita perhati. Seketul daging, satu juzuk daripada daging, supaya belaka. Lidah demo ni supaya belaka. Tapi gana bahasa hak cakap keluar daripada lidah tu berlain ni. Cuba kita kira. Hak tu benar hissi, benar yang boleh kita nampak dengan pencerahan lima kita jelas-jelas. Hati manusia seperti tu. Lalu puak ni dah buat amal ni Allah pada katalah. Tuhan menjadikan amalan mereka itu habuk angin bilicing, tak ada tinggal gapo. Utuh habis. Seumpama ulama rakyat kata kita pegang kertas di tengah padai yang kuatnya angin, kertas tu terlucuk daripada tangan. Ia pupuk di angin hagi sejauh-jauh daripada kita. Adakah kita boleh lagi nak guna kertas tu? Ataupun wang, duit, mata pitih tu? Tertubai tak udara. Nak buat gapo lagi? Tak boleh buat gapo dah lah. Habis licin. Sungguh duk tangan kita pada asal, tapi nya pupuk di muka lain. Tu makna kata faja'alnahu haba'an mansura. Dalam ayat lain Tuhan kata walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a. Ya Allah. Walladzina kafaru, ni jelas ayat. Ni suratul Nur. Jelas ayat. Katakan dan amalan-amalan orang yang kufur. Orang kufur ni ada amalan juga untuk guru. Ada. Kita tengok tepi-tepi kita orang agama lain dalam negara kita ni, dia buat amal dak. Buat amal seperti tu. Nampak? Sebab tu dilarikan di dalam agama kita ni tak serius sembahyang sunat, belakang pada subuh, belakang pada asar, lepas pada asar, lepas subuh apa? Karena masa tu puak dia duk puja. Puak dia duk buat amal ibadat. Nabi Muhammad tak seru supo. Walaupun kita nak ibadat ke Allah, tapi masa tu lah Nabi Muhammad tak seru. Lepas pia royak kata tak seru, Allah Ta'ala lah royak, pia lagi nak royak. Nak supo saja pada satu waktu. Kita buat cara kita, dia mau buat cara demo. Tak seru dalam Islam. Apatah lagi kita lagi capung hak demo betul-betul gitu lalu. Berasa nak buat pergi nasi pada sami ratik, berasa kata nak masuk ketik, masuk dalam wat, bawanya kain kuning gi, bawa buah hegi, bawa bunga-bunga gi. Hak tu kak. Tak ada apa.
Jadi supaya dengan demo lah tu. Apa nak orang tak faham? Tak boleh lah kita duduk di dalam negara yang kita nak menyatukan agama. Orang panggil pahuk wa tanak tam. Pahuk wa tanak tam. Tak boleh kita kena bercampur. Pahuk wa tanak tam ni makna kata cara kita beragama, hak kita, hak dia. Tak langgar pergi mari. Bukan mana kata kita dah ambil diri kita duk pergi sekali dengan demo. Bukan gitu. Ni kita kena faham juga dah. Kita sebagai orang kerajaan ke orang gapo, demo tak paksa kali kita. Kita kata benda ni kita tak boleh nak buat. Kita beragama Islam. Raja kita faham. Raja kita walaupun dia agama tak serupa dengan kita, tapi dia faham masalah ni. Dia kata tak sah buat. Kalau benda tak boleh buat, tak sah buat. Dia kata. Jadi kita nak calon diri, nak baik dengan orang ni sampai kita kena ambil rupa cara ibadat hak orang mari duk buat kerja ni. Boleh ke lah tu? Ya tak sesuai tu kita nak pergi buat lah tu. Orang ngaji agama tu kena cuek-cuek sikit lah. Cuek dengan molek lah. Kecek molek. Royak dengan headphone kalau bahasa Syiah. Royak dengan cara beralasan. Royak molek. InsyaAllah Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala beri hidayah. InsyaAllah. Ya tinggal sendiri. Tak kena duk bimbang. Lagu mana amal orang kafir? Kasarabin biqi'atin. Wallazina kafaru a'maluhum. Amalan dia tu kasarabin. Sarab ni maknanya rupa air ada di atas batas, atas tembok. Tak kalau kita bawa kenderaan kita nampak. Terutama hari gapo? Hari panas. Cuba kita tengok. Tuhan ni buat nak kita nampak sungguh. Sebab tu orang royak kata dalam Quran tak ada cara mikir. Ada wahyu saja. Tak kena kecek gitu. Ni masalah cara mikir dah ni. Tuhan royak dalam Quran. Tapi cara mikir apa sing? Rupa cara asal. Mikir tak ada campur dengan falsafah. Mikir tabi'i. Mikir fitrah. Mikir sifat kesemulaan jadi manusia. Tu bukan mikir falsafah. Kalau mikir falsafi, tafkir falsafi, mikir pasal falsafah yang mikir balas lain. Yang nak buat Tuhan tu baik pada manusia, tu mikir akhir situ. Tu panggil tafkir falsafi. Lepas tu demo nak demo tak takut tu, falsafah Islamiyah. Nak orang tak takut sebenarnya bahaya tu. Ngaji boleh bagi orang hak kemah dah iman, faham dah Islam, reti usul asal hak agama kita, dan reti usul asal hak falsafah. Ngaji boleh kerana kita kena tahu juga dia nak mikir lagu mana. Bahaya dia dengan agama Islam, kita tak tahu kata bahaya setara mana, malaikat orang Islam tuju masuk dalam tu. Tapi sikit qallaman yatla min bahril falsafah yaslam. Sikit orang tujung masuk dalam midah ahli falsafah, dia nak naik semula, dia nak selamat. Sikit, bukan banyak. Allah, bukan banyak, sikit. Saya ni ngaji falsafah bukan sikit juga. Ini ayat we tahu kata ngaji ahli ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu ni sakut paut dengan ilmu cara mikir hak lain daripada cara mikir hak Islam kita ni. Bukan tak mengaji. Tetapi kita boleh sekatkan diri dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan limpah kurnia daripadanya. Tu. Tapi terkadang saing kita daripada orang luar, bukan orang petani kita, orang Nusantara kita ni juga orang daripada negara lain lah. Setengah-setengah siapa kata semaya. Sebab cari hikmat tak jumpa je kata. Mengaji bijak je duk kira, tapi mengaji pesing tu siapa kata semaya. Ni punah ni. Ime fok tokoh ahli kalam dan ahli falsafah tak semaya. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab terjemah tu bukan sorang. Kada mikir bawa lagi. Tapi bukan mikir seperti hak Quran suruh mikir. Kalau mikir seperti Quran suruh mikir, ya tak apa. Ya tak punah.
Mari kita klik pada hak asal. Nama pergi situ tu panjang pula. Apa nama? Tuhan kata kasarabin. Seperti air yang ada rupa air. Nampak ke air. Sungguh tak kita dah buat kereta panas caing-caing tu, panas klik-klik kalau bahasa tani panggil panas klik-klik, panas berpanasan terik itu. Terik itu, panas terik itu. Balas mana? Nampak seperti air. Sungguh tak? Tak tembak. Dia boleh bukan nak engkau tu. Tak pakai nampak belakang. Tapi apabila kita pergi lam yajidhu syai'a. Tak dapat gapo pun, tak ada apa. Hak peliknya apabila turun hujan, ia raih, ia tak ada. Sebenarnya kalau air sungguh tu hujan mari, ia kau jadi tambah kan. Tapi tak ada. Tu amalan orang kafir. Itu amalan orang kafir. Sekar kata ada, tapi apabila nak buat guna sungguh tak ada sekarang. Allah. Tu makna kata wasayuhbitu a'malahum. Selagi Allah Ta'ala akan membatalkan amalan-amalan mereka. Habis licin. Tak ada tinggal sikit pun. Lalu Tuhan panggil kita orang beriman. Gitulah Tuhan apabila rakyat hamba dia kufur, Tuhan rakyat hamba dia orang beriman. Apa panggil muqabil. Dalam Quran ni panggil uslubil muqabil. Makna kan rakyat hak tu, rakyat hak ni. Rakyat dua pihak. Nak manusia tu jelas. Royak hak molek katik, royak hak tak molek katik, supaya nak jelas. Royak hak sunnah katik, royak bid'ah katik, nak jelas. Royak tauhid katik, nak syirik katik, nak jelas. Royak Islam katik, royak jahiliyah katik, nak jelas. Tu ya. Orang panggil dalam bahasa orang mengaji panggil at-ta'rif bid-didd wa bil adadi yattadihul asya'. Ulama kata, dengan gulawai dia menyatalah oleh apa nama, menyatalah ia akan rupa ataupun perkara. Dia nyata. Kita apabila kenanya siang hari, reti kata malam di sana tu lah mana. Siang mari dengan cerah, dengan gapo, dengan goto ni malam, lagu lain. Kenanya kebaikan, reti kata kejahatan lagu mana. Ya lagu tu cara dia. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ni makna kan? Kena kepada kita dah lah. Tak ada kena pada orang lain. Nampak tu tak? Kena kepada kita. Hei orang-orang yang beriman. Dengan molek di sini. Berarti biarkan baik-baik. Kebaikan kita Tuhan nak royak kita ni. Hei orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah kamu akan Allah Ta'ala dan taatilah kamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat ni makna kata tak lawan. Orang kata gapo mana taat, tak lawan. Tak lawan ni makna kan tak berpaling daripadanya. Tuhan suruh kita buat. Nabi suruh kita sahuti. Kita buatlah, makna kita sahuti, kita terima. Tu makna taat. Tak ada kena uwi makna hak apa nama sampai ke orang kita tak faham. Uwi makna hak kita faham. Apabila kata nak taat kena ada suruh banyak tu. Suruh kita turut kereta. Tu taat. Orang kata hei awal tolong pergi beli bergatu ni, kita pun selalu orang suruh kita pergi beli bergatu ni hak yang nak. Taat tu lah tu. Tak ada payah kali kalau kita ngaji Quran nak faham tu tak ada payah. Nampak tu tak? Kalau kita buka dalam tafsir mana-mana, kalau baca dah 2, 3, 40 tafsir pun, kalimah ati'u tak lari daripada makna kita patuh. Banyak tu. Cuma buah kupas tu ya kecek jadi panjang tu tak apalah. Kita nak tambah ilmu, berbagai-bagai ilmu ni, ilmu Tuhan ni bukan sikit. Tetapi kita sampai kata ada tempat nak bergantung langsung ni ya bukan dia. Banyak sungguh tempat nak bergantung. Tapi kita tak boleh nak bergantung, rebah juga. Banyak sungguh makna isi kandungan Quran begitu gini, tapi sahabat kita nak bergantung tak boleh. Muka kata dah umur duk royak tinggi dah. Kita gantung tak siapa. Muka kata kita tak ada tinggi mana. Tak ada pedah rugi.
Nampak tu dah? Hak bosai lagi tuai tu tinggi, tempat gantung tu siapa? Tapi tak boleh nak gantungnya hipik demo habis licin. Kena duk pegang di bahu-bahu orang, pegang di apa nama tekak-tekak ke di baju-baju orang gitu. Tak ada harga. Tak ada harga. Nawi gantung tempat hak orang suruh gantung. Tali ya Tuhan ni makna agama Tuhan ni tempat nak gantung banyak. Ya luar banyak, okey. Tetapi sebab kita tak tahu nak akak tangan nak gantung ni kita tak berani juga. Nampak cerak-cerak tempat nak gantung tu tapi tak akak tangan nak gantung. Awak apa? Ada sebab-sebab. Nampak tak tu? Ada sebab-sebabnya uguk demo. Jangan duk gantung tu tali tu pegai bila gatah lalu. Tu pasal tu. Setengah-setengah kata, tali tu kalau buat pegai dia cok lalu. Cok sebab dia elektrik. Kita pun gerung takut. Setengah-setengah kata, itu bukan tali tu ekor pala ular tu, ekor ular tu kalau buat gantung ketik kita. Ada berbagai-bagai. Ada berbagai-bagai. Sebab tu kita sebagai apa nama orang Islam ni kena duk perhati, kena duk tengok. Kena duk perhati, kena duk tengok. Kena pandai lah kalau kita kecek mudah-mudah kena pandai. Lagu mana cuba kita tengok? Ati' Allah wa ati'ur Rasul. Dua-dua ni kena sekali sama. Ni dua tepat. Tepat yang kedua ni. Tepat yang pertama duduk dalam surah An-Nisa. Tuhan katakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Yalah juga. Tapi dalam surah An-Nisa 59 tu, ayat 59 nah, makna kata dia tu suruh ada lagi wa ulil amri minkum. Di sini tak ada. Di sini tak ada. Lepas daripada Tuhan panggil suruh kita itu taati Allah Taala dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak taat kita ayat kana saat ni kena ada suruh ada kamsang. Mi pak bangkap mari makna kata kamsang. Macam buang bun makna kata bersuruh reta daripada atas. Mari daripada mana? Mari daripada atas. Taati kamu akan Allah Taala dan Rasul. Taat buat. Apabila suruh mari buat. Pas buat nak ada gapo tiap-tiap kali kita nak buat, ada ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan ikut contoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut contoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makna gano tu guru, ada rukun dan syarat. Sudah. Nak semaya, kena reti rukun semaya, kena reti syarat nak semaya. Sudah. Masuk dalam kata ati Allah wa ati'ur Rasul. Bukan wa ikut dia gitu tak leh. Nak baca Quran, ya, Tuhan suruh nak baca Quran, suruh. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca olehmu akan Al-Quranul Karim. Nabi pun suruh iqra'ul Quran, baca olehmu akan Al-Quran. Kamu ada nak baca lah nak? Nak baca lagu mana? Quran cerak, cacin, nyata molek kata suruh baca Quran tu jelas. Lepas tu kita nak buat melaksana lagu mana? Di situ kita kena ada dua perkara. Lagu mana? Kena ada ikhlas. Aku nak baca kerana Allah. Yang kedua, aku mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situlah kita kena belajar cara nak baca Quran. Supaya nak baca Quran, we kena sebagaimana Nabi baca. Bas, cukup. Payahlah. Tak payah. Mana dah baca Quran, lepas tu surat apa pula? Afala yatadabbaruna al-Quran. Tuhan suruh kita tadabbur Quran pula. Tadabbur makna lagu mana? Makna kita memahami isi kandungan Tuhan. Tuhan suruh pula. Pas nak buat lagu mana? Ni hak kita dak buat dah tiap-tiap pagi ni. Ni salah satu daripada majlis hak kita dak mengaji. Ada lagi tok-tok guru yang lain mengajar tafsir pagi-pagi. Kita dengar tak ada apa. Tu nak ayat kata kita kena duduk di dalam suruh sama. Duduk dalam suruh masuk dalam ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul.
Lalu Tuhan kata lagu mana? Wala tubtilu a'malakum. Masya Allah. Wala tubtilu a'malakum. Itu tak? Wala tubtilu a'malakum ni makna lagu mana pula? Mari kita tengok. Mari kita pakat tengok. Al-Imam wala tubtilu ni makna jangan kamu hai orang yang beriman. Makna dia dulu. Dan janganlah kamu wahai orang yang beriman membatalkan, makna menghampakan. Menghampa ni makna tamhai man siahai, wak jadi punuh. A'malakum, akan amalan-amalan kamu. Kanganของพวกคุณทั้งหลาย. Makna kata pekerjaan kamu semua hai orang yang beriman, jangan wak wi punuh nah. Allah, Tuhan lari tak sewi punuh amal. Ning orang duk royak ni, kalau orang tanya kata apabila kita takbir dah, molek dah, jelas dah, cukup dah, kita jangan takbir semula. Sebab apa? Itu amalan kita. Kita buat punuh apa? Sebab tu buat orang kata di mana Tuhan lari kita tak sewi waswah. Waswah ni salah satu daripada ulama ambil dalil wala tubtilu a'malakum. Kita takbir Allahu akbar, siap dah. Rasa tak puas hati, buat semula. Sedangkan hati tu dia molek dah, waswah hati daripada syaitan, ya hasut tai kita ni, jadi punuh kita. Lalu jangan kita membatalkan amalan kita. Satu rupa. Yang kedua, wala tubtilu amalakum, mana-mana kalau kita sedekah ke orang, gapo ke orang, jangan kita duk bakit, jangan kita duk menyakiti orang. Mungkin tak ingat gitu, tak usah bakit. Kerana Allah. Saya sendiri jumpa dengan diri kita. Saya sendiri nak royak ni kata ke orang pula, kita royak kita jumpa. Kebaikan ni kalau kita buat ni serupa dengan Tuhan kata sungguh. Saya katakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah kebaikan nescaya mutu berjaya. Kita buat kebaikan, terkadang orang yang kita buat tu tak ada balas gapo kita. Tapi Tuhan balas hatta orang lain mari balas kebaikan kita serupa dengan kita buat. Allah Ta'ala ni ya sangat bersangatan gapo apa yang kata bersangatan merahmati hamba dia. Dia bui. Kita terkadang kita buat baik gini, kita tak ada niat gapo, Tuhan balas kebaikan. Mari balik lain, tak kena mata hidung pun. Allah buatlah kebaikan, percaya, tak usah duk bimbang. Orang yang tak ingat budi bahasa, ia kena boleh lah tu juga. Tuhan balas lah tu juga. Walaupun kita tak balas, tapi orang lain balas lagu tu ke dia. Ada Tuhan kita. Perhati tengok, cuba perhati diri kita tengok. Lalu kalimah wala tubtilu a'malakum ni jangan kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Rupa-rupa salah satu daripada hak kita sebut 3-4 perkara tu kita kiralah nah. Jadi Imam Ahmad Ibn Nas Al-Marwazi, dia ada satu kitab nama Ta'zim Qadris Salah, membesarkan pangkat semaya. Kitab lebih kurang banding boleh. Banding boleh lah kitab tu. Tu. Lalu apa nama di sini ni? Dia ada rayak dalam kitab ni lah, dalam kitab Ta'zim Qadris Salah daripada Abi Aliyah Ar-Riyahi, salah seorang anak murid Abdullah bin Abbas. Ahli tafsir dia dan ahli hadis, ahli fiqh lagi, alim 2-3, alim lah, makna anak murid sahabat tabi'in kalau lagu mana. Berkata Abu Aliyah, dia kata didapati sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan molek sini supaya kata kita boleh rapat dengan sahabat, orang dekat dengan Nabi benar. Ni kita nak bawa gini. Ni ada di dalam kitab Ta'zim Qadris Salah juzuk yang kedua muka 945. Hak kita lah, bagi tengoklah, ada situ tu. Ada dalam kitab tu. Dia kata didapati sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri pandangan bahawasanya tidak mudarat serta la ilaha illallah tadi itu oleh dosa, sebagaimana tak beri manfaat serta syirik oleh mana-mana amalan. Gapo makna?
Makna kata sahabat dululah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, belum daripada ayat ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum ni turun mari, ia faham lagu mana? Ia faham kata apabila kita ada la ilaha illallah, makna tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan, makna kita menghambakan diri kita, pujuk-puja, buca Tuhan kita tu, bahasa Sia panggil buca, sakarat Tuhan kita tadi itu dengan cara benar. Malaikat Allah Subhanahu wa taala dia kata siapa dia ada la ilaha illallah, dosa mana-mana pun tak boleh mudarat apa-apa terhadap la ilaha illallah. Dia faham lagu tu. Supaya juga amalan mana-mana tak pakai belaka kalau ada syirik. Ya faham lagu tu mula-mula. Kena cara-cara dia. Nampak tak? Apabila kita ada la ilaha illallah, dosa mana-mana punya sodak lagi habis. Supaya dengan orang apabila ada syirik, amalan mana-mana pun ya sodak lagi habis, tak pakai sahabat. Ya faham dengan secara sekali lalu tu, nampak kata kenalah, nampak kenalah sekali lalu. Orang murjiah ke apa, ya faham balas tu lah mula-mula tu. Tu dia. Lalu apabila ayat ni turun, ayat kita duk baca ni, iaitu ayat yang ke-35 daripada surah apa nama ni, surah Muhammad ni, ayat berapa? Ayat 35. Ayat 30 dak. Ayat berapa ni? Ayat 32. 33 maaf. Ayat 33. Ayat 33 ni ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum ni. Ayat 33 nah. Jadi apabila ayat ni turun, fakhafu, takut mereka itu ayyubtila dzambu al-amala. Dzambul amal. Maka takut mereka itu bahawa nak membatal, bahawa dosa-dosa tu jadi menyebabkan batalkan amalan. Allah. Ada juga dosa-dosa batalkan amalan. Ya, ada. Seperti gapo Tok Guru? Seperti orang tinggal semaya asar. Orang tinggal semaya asar dengan cara sengaja, amalan dia hampa. Amalan jadi mana? Jadi hampa. Amalan jadi tak pakai. Sungguh, Nabi royak adalah hadis Sahih Bukhari. Ulama apa pakai kata gitu belaka. Sebab tu semaya asar ni jaga lah. Yo lalai zaman tu, masa tu ke. Patak semaya langsung, tak kena kecek. Tak semaya waktu asar, hampa amalan kita. Satu. Yang kedua, ada dosa yang menghampakan amalan, iaitu apa nama? Hasad dengki. Hasad dengki ni yang makan amalan seumpama api makan kulit padi. Sekar tu lah. Makan begitu tu habis. Makan kayu setengah-setengah ulama je kata. Api yang makan kayu makannya harat jadi guna. Habis jadi habu. Tu maknanya gitu. Dan ada lagi amalan-amalan riak tu hampa agak amalan kita, tak pakai apa. Kita nanti ngaji apa nama perkara-perkara dosa-dosa yang menghampakan amalan. Ada pahala kita tak ngaji sini, nak ngaji lain dalam arti kata tak ada apa. Tok Guru tolong baca sikit amalan gapo gatik. Itu dosa gapo gatik membatalkan amalan kita. Uya baca. Pas mengorek, pas gapo uya royak. Apa juga? Molek kita pakak-pakak. Orang tu pun orang ni kita pakak-pakak dengar, pakak-pakak sanyung, pakak-pakak apa nama kecek masalah agama. Tak apa. Ya molek. Selama mana kita duk kecek masalah agama, terutama jalan sunnah ni pula, Allah cahaya dia lebih pada hak lain. Lebih pada hak lain. Walaupun hak lain tu ada orang Islam juga. Tapi ajaran sunnah mana kata orang sunnah berpegang akidah salah. Apabila sebut orang sunnah ni mana orang pegang akidah salah itulah. Pegang akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lain. Makna grade dia lain-lain. Makna kata kualiti dia lain.
Hak ning ni mana hak sungguh. Bagaimana kata hak biasa dak lah, hak sungguh hak dia. Tu. Kemudian masa siapa dah? Kemudian satu kali lagi insya-Allah kita nak rakyat. Kemudian Abdullah ibnu Umar dia pun sekali juga Abdullah bin Umar ni dia katakan puak-puak kita ni, puak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk tengok kata nara annahu laisa syai'un minal hasanat illa al-maqbulah. Makna lagu mana? Kami duk tengok kata tiap-tiap amalan ni kalau kita buat ni amalan kebaikan tu Tuhan terima semata-mata. Kita faham lagu tu masa dulu ya kata. Apabila kita buat Tuhan terima semata-mata. Sehingga turun ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Rasa kata bukan dia lah. Terkadang amalan kita buat tetapi Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab ada sebab ria ke, sebab amalan-amalan yang nak membatalkan amalan kita. Ada dosa-dosa yang nak membatalkan amalan kita. Ria berdosa. Hasad dengki ke orang berdosa. Menyakiti orang dalam arti kata kita bakit benda kita ui ke orang sampai ke orang luka hati, berdosa juga. Semua tu dosa belaka tu panggil dzambun. Jamak dia adzunub. Nampak? Apabila gitu kalau kita pergi buat lagu tu batal amalan-amalan kita, batal amalan-amalan kita. Nampak tu tak? Batal amalan-amalan kita. Tetapi hak batal besar sekali, ingat molek. Habis licin hak ni, kalau ria tu ya batal amalan hak kita ria tu suatu ya. Kalau hasad dengki ya sodak juga, tapi sodak terkadang ada lagi sakit baki ketinggalan. Tapi kalau kena hak ni bilicin. Dengan molek dah. Dengan molek hey orang Islam sebagai penutup pada pagi ni insya-Allah, dengan molek kata kalau kena hak ni habis licin. Gapo nama? Dua perkara. Kalau kena hak ni habis licin amalan. Tak ada tinggal sikit pun. Gapo yang Tok Guru Abdullah bin Ubay kata? Yang pertama syirik. Al-isyraku billah, syirik dengan Allah Ta'ala. Gapo mana syirik? Seru lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedang perkarakan hak kita seru tadi tu ya tak kuasa seperti Tuhan. Kita dagi seru lain pada Tuhan, dagi minta lain pada Tuhan, dagi buat perkara yang Tuhan itu merka. Seru lain pada Tuhan ni sangat-sangat Tuhan murih sekali. Kalau kita seru sama guru lain, hey demo, ambil air kita sikit, hey demo, pergi tolong buat kereta kita sikit, hey demo, pergi situ. Tak apalah tu. Hak pesen duk, hey tu, hey ni, berilah pada aku ni, sia pada penyakit, berilah anak ke aku, berilah gatu, beri ga ni, wis sembuh penyakit, berilah orang keluarga aku dapat bahagia. Lagu tu orang panggil syirik. Lagu tu panggil al-isyraku billahi azza wa jal. Habis licin amalan. Tak ada tinggal apa sekarang. Mana dalil tu ayat lagu tu? Ada. Mana? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu menyungutu Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala menghampa habis licin apa yang mereka itu buat kerja. Habis. Tak ada tinggal apa sekarang. Rugi. Tu satu. Yang kedua, Abdullah bin Umar juga raya, dia kata lagu mana? Yakni amalan yang kedua hak nak membatalkan amalan iaitu ar-riddah. Ar-riddah. Riddah ni mana lagu mana? Makna mertak tubik daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis juga. Habis licin juga darah. Nas'alullah Ta'ala as-salam wal afiyah. Apabila ia masuk Islam, khilaf ulama. Setengah ulama kata tak dah. Setengah ulama kata boleh jadi Tuhan bagi, boleh jadi yalah. Tapi nak yakin kata boleh kelik. Tak. Supaya kita kata nak misal dengan cara mudah-mudah. Seumpama kita beri air seekor, kambing seekor, tahu le mulut buaya lah mana. Kalau dia kehek pun begitu. Nak boleh kelik sepengah sedia. Tak dah. Nampak tu tak? Tahu mah kita dalam laut.
benda mah ataupun mata belia tahu dalam laut. Nak boleh kelik. Oh, pada adat gak. Kata dak boleh jadi dia mau cari berjumpa. Faham pesan ni pas laut tu luah mana apa kita kira. Ha gitu dah. Sebab tu dua perkara ni jangan kita ada di diri kita. Hak ni ya sodak habis, tak tinggal perkara. Ugilah kita. Situlah dulu pada pagi ni, insya-Allah kita akan tengok pula ayat yang keseterusnya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Tuhan murah sungguh kepada orang yang tak beriman. Nah, tadi ayat dah innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah ayat 32. Ni 34 innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Kok mana pula Tuhan ayat pula? Dekat-dekat je ni. Nak ayat kata, benda ni Tuhan nak marah benar. Lagu mana Tuhan nak marah, insya-Allah kita ikuti bersama pada perjumpaan kita yang lagi akan datanglah biiznillah taala. Pada pagi ni sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagikan ganjaran kita yang mana kita meluangkan masa untuk mendengar dan kita sama-sama bertadabbur akan isi kandungan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab kita tadabbur akan isi kandungan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu kita mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kita di dalam hidup kita, berikan sembuh kepada kita kalau kita ada sakit, beri rahmati terhadap kaum keluarga kita yang telah meninggal gidah di kalangan tok nenek moyang kita semua. Itulah sebabnya kita kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai doa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan ya Allah memakbulkan akan permintaan kami supaya kami itu dapat bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.